Jangan mengaku saya ni memang laser. Saya ni memang macam-macam memang lah. Dan memang yang tak baik. Saya ni memang tak dia bersantun-santun ni. Halus-halus ni payah weh. Jangan. Allah itu lembut. Dia tak yang lembut. Allah itu cantik. Dia tak yang cantik. Baju nak cantik. Perangai tak nak cantik. Ini kita kata. Maka sekali lagi kita kata. Orang pengakuan itu ialah pengakuan orang yang malas dan orang yang tidak. Apa kita kata tadi? Pengakuan orang yang malas dan orang yang tidak ikhlas di hati. Hatinya tidak pernah ikhlas. Dengan dirinya, dengan apa yang dia buat dan dengan orang lain. Ini bahayanya kalau kita terus endorse, terus rubber stamp, terus chop diri kita ni. Saya memang laser, buat macam mana? Wah, sampai bila nak laser? Sedangkan laser itu membuat kamu jauh dari Allah. Kamu menyakitkan hati orang, jauh dengan Allah, jauh dengan manusia. Tangga nak kekalkan diri begitu. Jadi pertama, jangan malas berubah. Mak ni memang dari dulu kasar. Latihlah walaupun dah 60, 70. Allah kata belajar sampai liang lahat. Umi dulu ya Allah macam. Sebab kita lah jadi laki-laki, jadi perempuan, anak yatim, tolong mak kita. Sampai kata jadi macam tomboy. Okay? Tapi sampai form 3. Okey, sampai form 3 masih gaduh lagi. Masih gaduh lagi dengan pelajar lelaki. Masih pompang-pompang lagi. Sebab kita jadi ketua darjah. Siapa bising nanti kena lenyek macam getak keping, tahu tak? Masuk tingkatan 4. Okey, masuk tingkatan 4. Seorang guru laki-laki yang sampai hari ini kenang jasanya. Datang bisik sikit je. Dia nampak Umi bertengkar dengan budak laki-laki. Dan memanglah suara besar kita dulu susah kan. Jadi bergaduh. Dia pun panggil Umi kata, kamu sekarang ni, ini bisik cikgu Umi, nak ajar santun sikit. Kamu sekarang ni dah jadi anak dara. Okay. Anak dara mesti lembut, mesti santun, tak boleh bergaduh, malu. Malu kalau cakap kuat-kuat, terutama dengan orang lelaki. Malu kalau gaduh, malu kalau cakap kasar, malu kalau Allah, banyaknya malu. Umi rasa terduduk sebab yang tegur tu laki-laki. Terima kasih cikgu, saya cubalah nak jadi baik. Saya cuba, saya percaya kamu mesti jadi baik. Kamu boleh baik, kamu boleh jadi baik. Dan dia belajarlah. Cara dia menasihat itu, ya Allah. Masuk terus tulang hitam, kata orang. Masuk terus ke hati. Ya Allah, malunya. Maka dari tingkatan 4 itulah. Okay? Dari tingkatan 4 itu baru jadi tomboy tu nak kena kurang sikit. Artinya kasar-kasar. Bukan tomboy dari segi pakaian ke, tomboy dari segi rambut ke, tomboy tak. Tomboy yang dimaksudkan tak ada takut dengan budak lelaki. Nak gaduh aja. Okey. Jadi maknanya kita nak cara cikgu Mi bisik tu. Cara cikgu Mi bisik tu kira aduh, pertama malu lagi, segan lagi. Okey. Akhirnya cikgu tu jadi cikgu yang paling dekat di hati. Sebab itu masa alumni sekolah Iskandar Shah, cikgu tu datang bahagia sangat. Okay? Dan ada juga contoh-contoh karakter cikgu-cikgu yang Umi hargai, maknanya mengajarnya bagus, tak pernah marah, tapi santun sangat. Walaupun lelaki. Ya Allah, tak ada kata kamu ni salah, tak ada. Kalau tak dapat, itulah lupalah tu. Macam mana kan? Kalau dia soal kita tak dapat, lupa tu baca balik nah. Allahu Akbar. Tak pernah marah. Itu kekuatan-kekuatan yang Mi dapat. Mi tak dapat sentuhan dari cikgu perempuan, tapi Mi dapat sentuhan dari cikgu lelaki untuk mengubah budi bahasa. Bukan budi bahasa, budi pekerti. Untuk mengubah cara bercakap, untuk mengubah cara bergaul, untuk mengubah apa lagi? Jadi baiklah kononnya sebab perkataan anak dara. Perkataan anak dara tu, oi, kalau dulu subhanallah, takutnya kita kalau sebut anak dara tu kalau tak cantik.
Kalau ada perangai tak cantik tu dulu-dululah lah. Ni mak dara pun tak malu dah. Apalagi lah anak daranya. Betul? Maka sekali lagi ingat. Orang yang sudah endorse diri dia. Saya memang tak boleh berubah. Dah tua dah. Dah memang dari kecil dah ke pini. Itu salah. Okay? Tolong ambil perhatian. Malah tolong ambil perhatian. Artinya tolong jangan cop diri kita ni jahat. Jangan cop. Saya ni memang jahil. Saya ni memang tak pandai agama. Saya ni memang... Allah, tak warak. Saya ni memang, sampai bila nak jadi baik? Sebab dah tua dah, macam mana nak berubah? Okay? Ini yang kita, tak mau pakai ayat itu. Ayat tak mau, tak boleh berubah tu tak ada dalam dunia ni. Kita kena bangun balik. Semua boleh berubah kecuali ada benda-benda yang memang Allah ciptakan tidak berubah. Okay? Kita berubah, maknanya manusia memang boleh berubah. Tapi kita tak boleh ubahlah jasad kita nak jadi macam mana. Hati kita nak besarkan sikit ke, jantung nak lebarkan sikit, tak boleh. Sebab ciptaan Allah ini yang kita tak boleh ubah. Walaupun ada orang boleh ubah, berhidung tinggi sikit, pipi besar sikit. Okay? Sebenarnya tidak boleh berubah. Jasad yang lahir dan yang batin tak boleh ubah. Kecuali perangai. Perangai memang boleh ubah. Kalau kita boleh hajar baru kakak tua, ini kisah seorang guru yang dapat hadiah dari anak muridnya seekor burung. Seekor burung kakak tua dan hari-hari tuan guru itu mengajarkan dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Okay? La ilaha illallah maknanya apa? Akhirnya burung tu hafal la ilaha illallah itu. Okay? Satu hari burungnya disambar kucing ke apa. Okay? Dan dalam penderitaan untuk dia sampai kepada matinya. Tetapi dia hanya menjerit. Hilang la ilaha illallahnya. Okay, Umi ambil ini indah pada WhatsApp mungkin yang ada yang sama. Kita kongsi lah, tak ada masalah. Maka melihat sampailah burung itu mati. Maka gurunya nangis. Anak murid tanya, kenapa tahu tuan guru menangis? Kami boleh bagi burung yang lain. Ini sebenarnya cerita untuk sebagai ibarat. Bukan cerita sekadar cerita. Okay? Mengapa tuan menangis? Sedangkan kami boleh bagi burung yang lain. Yang lebih bagus. Okay? Apa tuan gurunya cakap? Saya bukan menangis sebab burung tu mati. Tapi saya menangis sebab semasa dia nak mati, dia tak sebut la ilaha illallah. Sedangkan dia dah hafal la ilaha illallah tu. Dia hari-hari sebut la ilaha illallah. Tapi masa dia nak mati, dia hilang semua. Ini nak mengajar kita. Okay? Kenapa jadi begitu tuan guru? Kata dia anak muridnya. Kerana burung itu hanya mengucapkannya di bibir. Tidak memasukkan la ilaha illallah itu ke dalam hatinya. Dia tak faham mana la ilaha illallah itu. Akhirnya dia boleh sebut semasa dia hidup. Tapi dalam proses dia memerlukan untuk menyebut ketika dia sekatul maut. Dia tak dapat sebut. Sebab dia hanya menyebut pakai bibir. Tidak menyebutnya ke hati. Tidak mengangkat jadi karakter. Tidak mengangkatnya jadi perangai ataupun tabiat. Ini nak bagi tahu kita. Kita solat hari-hari tapi lembut tak hatinya. Kita solat hari-hari tapi kita santun tak agaknya. Kita solat hari-hari, budi pekertinya baik ke tak? Budi bahasanya baik ke tak? Ni kekuatan. Kita takut baik di luar, dalamnya tak berapa baik. Macam burung tadi, dia tak faham la ilaha illallah. Tapi dia ajar oleh tuan gurunya, dia ikut. Dia ikut pakai bibir, mati yang tak boleh sebut. Kita la ilaha illallah nak faham, nak sebut dan nak nazaknya nanti nak sebut. Itu contoh perubahan. Kalau burung boleh pandai, burung boleh berubah. Okay? Orang kata kuda liar. Boleh dia masuk dalam kandang, dilatih jadi kuda yang sangat taat. Kera yang meloncat-loncat atas pokok, ditangkap, akhirnya dibela, boleh jadi tukang panjat kelapa, tolong itu, tolong ini dan sebagainya. Okay? Anjing liar boleh dijinakkan. Bermakna kita boleh berubah perangainya. Kalau kita melalui latihan-latihan yang sungguh-sungguh. Tak ada siapa nak ubah kita kecuali kita. Jadi yang mengatakan dia tak boleh berubah, dia dah memang PL-nya Robi tu, dia sudah memang, apa kita kata tadi?
Dah biasa, saya dah biasa gini. Tak nak mengubah kebiasaan. Oh, jangan. Kalau itulah yang menjadi kita kata kita tak berubah. Maknanya yang tak boleh diubah ni bulan, bintang, langit, keliling kita, bumi. Ni semua kerja Allah. Termasuk badan kita dia tak boleh nak ubah. Tangan nak buat 3 ke 4 ke tak boleh. Okay? Kerana itu kita kali lagi. Okay? Sekali lagi. Hanya orang malas dan orang yang tidak bersyukur. Tidak ikhlas dengan dirinya saja yang tidak berubah. Okay. Maka kalau sebab itu kita katakan Nabi berpesan dengan Allah kata apa? Nabi pertama menyampaikan arahan, kedua berpesan-pesan, ketiga menasihati, keempat menegur mana yang tak cantik, kelima memberikan kabar berita gembira dan tidak gembira. Mengapa tugas kita pula yang ada sikit ilmu berpesan-pesanlah, mengajar-ngajarlah, kongsi-kongsilah. Kongsilah walaupun satu ayat. Kalau kita nak meneruskan tugas para Nabi, kalau nampak buruk, betulkan. Kalau nampak tak cantik, cantikkan. Lantaklah dia, itu urusan dia. Apa peduli kita, tak ada kena-mengena dengan kita. Kena-mengena. Kalau kita nampak perlakuan buruk depan kita, esok di mahsyar, Allah datangkan budak itu, datangkan orang itu, datangkan kita. Kamu nampak budak ni meragam dulu, kenapa kamu tak tegur? Sebab itu kita kata, kita kena tegur kalau benda salah. Kalau tak tegur, memang kita esok akan ikut dia. Kamu nampak aku buat salah, tapi kamu tak tegur, kamu tak marah, kamu tak nasihat, kamu tak bagi panduan ke aku. Maknanya kamu sekali go jalan. Sebab kamu tidak ada kasih sayang. Ini kekuatan yang nak diangkat. Okay? Maka sekali lagi kita katakan, sebab itu Nabi pesan pada kita, perbaikilah akhlakmu, perbaikilah akhlakmu, perbaikilah. Ini diberikan kepada sahabat ni, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin La'al. Maka ini kekuatan yang nak diangkat. Nabi pesan, baiki akhlak kamu. Apa maksud nasihat itu? Maksud nasihat itu bermakna akhlak ini harus dibaiki dari hari ke hari. Bila Nabi kata perbaiki akhlak kamu, maknanya akhlak kamu boleh berubah jadi tak baik kepada baik. Okey, maknanya kita kata kalau binatang je boleh jadi baik, anjing aja boleh dilatih untuk cari dadah, anjing je boleh dilatih untuk berburu, harimau je boleh masuk dalam zoo jadi sirkus. Itu binatang-binatang semua tu, tapi mampu diubah perangainya, mampu diubah karakternya. Umi ke Kuala Gandah tak pernah memegang gajah secara peribadi. Ya Allah. Di Kuala Gandah Pahang, Umi dapat pegang gajah, peluk kaki gajah. Ya Allah, ya Tuhan, pegang belalai gajah, cium belalai gajah. Ya Rabbi. Muscle yang paling banyak pada gajah ialah pada belalainya. Sebab belalai tu nak bengkok. Tengok dia makan macam mana. Okay. Pegang beruang yang setinggi Umi, peluk beruang. Ya Allah. Kukunya panjang begini tapi tidak. Pesan pada Tuan Zu, jangan ada rasa takut, jangan ada rasa gemuruh kerana dia rasa kamu tak gembira. Macam juga nampak anjing. Jangan kita takut dengan anjing sebab anjing tahu anjing tu nanti kita nak anggap dia musuh sebab tak suka. Maintain rasa suka. Ya Allah, ya Tuhan. Contoh, berubah kita. Ada orang berubah kerana orang. Okay, depan orang baik, belakang orang berantu balik. Maknanya boleh berubah. Macam mana nak kekalkan perubahan? Siapa kata tak boleh berubah? Kenapa orang depan orang jadi baik, belakang orang jadi hantu? Okay, kenapa kita depan mak kita lain, belakang mak kita lain? Kenapa depan guru lain, belakang kita lain? Kenapa di sekolah perangai lain, balik rumah perangai lain? Kenapa di rumah perangai lain, di luar perangai lain? Bermakna kita memang senang berubah. Tapi sebab kita tak bimbing berubah itu ke arah yang mana. Maka sekali lagi, itu baru satu cabaran je, ya Allah. Okay? Baru satu cabaran yang kita nak bincang. Bermakna kita kata jangan malas untuk mengubah diri dan jangan tidak ikhlas. Okay? Apa kita kata tidak ikhlas tadi? Hatinya tidak ikhlas untuk jadi lebih baik. Dia nak baik kerana manusia. Dia nak kaya kerana nak tunjuk dengan manusia. Dia nak pandai nak tunjuk dengan manusia. Dia nak menuntut ilmu, dia nak tunjuk dengan manusia. Jangan. Semua itu tak ikhlas. Kosong.
Di mata Allah tak terima. Maka sekali lagi, minta maaf banyak habis waktu yang itu saja dulu. Maka kita katakan, maka Allah ciptakan di dunia ini ada dua benda, dua situasi. Ada benda yang boleh diubah, ada benda yang tak boleh diubah. Okey? Apa yang tak boleh diubah tadi, langit, bumi, bintang, bulan, bintang, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita ni dilahirkan hitam ke putih, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kita dijadikan tinggi ke rendah ke, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Tak payah nak ubah-ubah. Saya nak tinggi, saya nak rendah, tak payah. Okey? Kerana ada yang Allah memang, Allah tak bagi tahu kita pun. Kamu nak putih ke nak hitam? Allah. Bila kita tanya orang yang hitam, dia kata, kamu kalau dapat pilihan, nak hitam ke nak putih? Ini misal tanya dalam training. Saya nak putih lah. Kenapa nak putih? Sebab putih cantik. Siapa kata putih cantik? Okey. Ini persepsi yang salah juga. Okey, kalau kita kata putih tu cantik, maka orang yang hitam tak kahwin, dia jawabnya. Okey, maka sekali lagi, perubahan. Mari kita tengok sekali, apa kita kata, ada yang tidak boleh diubah, ada yang boleh diubah. Apa yang boleh diubah? Okey. Diubah pertama dengan izin Allah, kedua dengan ikhtiar manusia, dengan sentuhan manusia. Okey. Contohnya Allah ciptakan biji benih. Contoh. Okey, dah nak habis mata. Biji benih sama ada apple ke jagung ke apa ke, cili ke terung ke apa ke, ada biji benih ni. Allah dah cipta dah biji benih. Okey. Macam mana biji benih ni nak menghasilkan buah yang, kalau dia apple lah, kalau dia cili lah, kalau terung lah. Kalau peria lah, betul? Macam mana agaknya biji benih ni nak berubah? Biji benih ini nak berubah kerana ada sentuhan dari manusia. Ada usaha dan ikhtiar dari manusia yang positif dan negatif. Ada orang tanam tumbuh cantik, subur, manis kalau mangga tu. Ada pula orang yang tanam biji yang sama, tanam benih yang sama, ambil benih yang sama. Kalau kita kata ambil benih mangga tu manis, tapi bila dia tanam masam. Ada rambutan ambilnya lekang, tapi sampai dia tanam tak lekang. Bermakna ada yang berubah cara positif, yang baik, dan berubah cara tak baik. Jadi kita nak pilih yang mana? Nak jadi benih yang ditanam subur, cantik, berbuah, hasilnya cantik. Ataupun nak berubah juga, okey, tapi layu, lembik, benyek, isinya tak cantik, buahnya tak, apa kita kata, pokok tak subur. Maka pilihan terletak pada kita. Sebab itu kita kata usaha manusianya, bajanya kat mana, tanamnya di mana, airnya macam mana, serangganya macam mana, jaganya macam mana, niat menanamnya macam mana. Ada orang berniat, aku nak nanam ni untuk nak makan. Tak ada. Kalau Umi ni tanam, susah ceritalah nak makan. Ya Allah, Tuhanku, aku nak sedekah, ya Allah. Sedekah pada anak cucu, sedekah pada siapa-siapa saja makhlukmu, ya Allah. Tumbuhkanlah dia, banyaklah dia berbuah. Ini contohnya. Sebab umur ujung macam Umi ni, dah tak sempat nak tunggu berbuah. Kalaupun berbuah, syukur Alhamdulillah. Adalah juga pokok yang dah berbuah, yang sempat makan. Ada nangka, ada mangga, ada pisang, ada ubi, ada apa lagi, macam-macam jugalah yang sempat berbuah. Okay? Tetapi sebab itu dipesankan oleh Allah, kalaupun kamu dah nazak, tapi ada biji benih dalam tangan kamu, tanam dulu. Sebab kamu tanam itu ibadah. Ibadah untuk kamu, bersedekah untuk pada orang, untuk kamu, dan kamu mengimarahkan tanah. Tak biarkan tanah tu lapang kosong. Ini contoh-contoh kekuatan berubah tadi. Benih pun berubah. Tapi kita kalau boleh nak berubah secara izin Allah yang baik, dekat dengan Allah, rindu Allah. Tidak berubah kepada pokok yang masam, pokok yang tak berbuah, pokok yang tak cantik dan sebagainya. Mudah-mudahan, minta maaf banyak. Okay? Maka jadilah kita biji benih yang menjadi, bukan biji benih yang tidak menjadi. Sama jugalah kalau kata dia tadi kata Bainun dia suka masak, maka masaknya ada kek yang jadi, ada kek yang tak jadi. Padahal tangan yang sama buat. Okay? Kadang ada masalah tepung, kadang ada masalah oven, kadang ada masalah kacau, kadang ada masalah penaik, macam-macam masalah. Ada yang hangus, ada tak hangus. Padahal kita tahu kita yang buat. Maka begitulah juga manusia. Jangan bila kita berusaha untuk berubah, terus nak jadi. Belum tahu. Allah tak bagi semudah itu. Anak kita yang meragam, kedepuk sekali, tak maunya. Pelan-pelan baiki tanahnya, baiki bajanya, matikan ulat-ulatnya.
jirus air. Maknanya perlu ada pindaan-pindaan kepada layanan-layanan. Dan juga latihan-latihan. Maka sekali lagi, kita nak bangun kekuatan manusia boleh berubah. Ni pegang sampai-sampai mati. Dan kita nak berubah mengikut apa yang Allah mahu. Bukan berubah mengikut nafsu mahu. Okay? Jangan, maknanya kita ada dua nafsu yang kita nak buang ni. Nanti kita sambung esok. Maknanya, kata-kata syahwat kita jangan jadi pemerintah. Marah kita jangan jadi senjata. Okay? Yang dipakai sepanjang masa. Dah. Ada masa marah, ada masa tak marah. Okay? Nafsu pula ada masa dipakai. Kalau ada makanan tapi tak ada nafsu nak makan, bezan juga kita. Okay? Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berazam untuk berubah. Sebab manusia adalah makhluk yang mampu berubah daripada jauh dengan Allah kepada dekat dengan Allah, daripada tak rindu Allah kepada rindu Allah, kepada tak rindu Rasulullah kepada rindu Rasulullah. Mudah-mudahan hajat dan impian kita akan diangkat Allah menjadi sebahagian dari kekuatan untuk kita jadikan contoh pada anak-anak, untuk kita mendidik anak-anak, untuk kita mengasuh diri dan mengasuh keluarga.